Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ayuni binti Ibrahim daripada PPI SMP Ambilan Tru 2021. Okey, berikut merupakan pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi saya, iaitu dengan isu yang saya telah kupas berkaitan dengan salah satu isu kewarganegaraan digital yang bertajuk saya telah memilih isu kejuruteraan sosial. Isu ini saya telah kupas bagi salah satu subjek pembelajaran saya, iaitu GAPD 1032 Asas Pembelajaran Digital. Baiklah, seterusnya merupakan pengenalan kepada pembintangan saya pada kali ini ialah tugasan projek ini disediakan untuk membina kurasi laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi, iaitu PLE, yang mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi digital berdasarkan matlamat yang jelas. Seterusnya, pelbagai sumber digital seperti bahan internet, audio, video, visual dan infografik telah dikumpulkan daripada berbagai sumber untuk menyediakan kurasi laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi bagi isu kejuruteraan sosial. Nama sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi diharap dapat memberi manfaat kemahiran teknologi kepada penggunaan lain secara amnya. Seterusnya, setelah menyediakan pelan pembelajaran berdasarkan aktiviti saya untuk saya menghasilkan laman sesawang peribadi saya sendiri, iaitu dengan tema ataupun isu yang saya telah pilih, iaitu isu kejuruteraan sosial. Dan objektif yang ataupun hasil pembelajaran bagi laman sesawang saya ialah untuk memberi pengetahuan menyeluruh berkaitan perspektif umum kejuruteraan sosial. Yang kedua, menerangkan tanggungjawab warganet mengenai penipuan pada skema. Yang ketiga, menerangkan kes isu melalui data terkumpul. Yang keempat, menerapkan langkah pencegahan untuk menjadi warganet yang bijak. PID saya ialah meneroka pelantar isu berkaitan dengan isu yang saya telah kupas. Mengapa kena meneroka pelantar isu? Adalah kerana saya akan terang pada pelan pelajaran seterusnya. Melalui BID juga, essential question iaitu EQ terdapat 3 di sini. Bagaimanakah penerokaan anda dalam pelantar isu? Bagaimanakah kesedaran terhadap kesan dan punca isu? Bagaimanakah mencegah isu ke arah penurunan kes isu? Baiklah, yang seterusnya, reka bentuk dan pelaksanaan PLE saya. Okey, di sini terdapat model pelajaran pelajar, model pelajaran murid, iaitu cara belajar, perhubungan dan aspirasi. Ketiga-tiga ini adalah merupakan bagaimana saya ingin membina laman sesawang saya. Saya menggunakan ketiga-tiga model pembelajaran ini. Okey. Model pembelajaran ini telah menyediakan pelan untuk saya mencapai pembelajaran bermakna, iaitu daripada 3E, 3R dan juga 6C. Baiklah, mari kita pergi satu persatu untuk kita lihat bagaimana pembinaan PLE saya. Yang pertama, aktiviti yang saya telah lakukan ialah belajar cara belajar, iaitu kolaboratif dengan pensyarah dan rakan untuk menerima maklum balas terhadap kefahaman kehendak tugasan. Saya telah bertanyakan soalan kepada pensyarah saya dan juga pada rakan sebaya saya untuk kami bersama-sama memikirkan bagaimana untuk mentaksir soalan dan kehendak tugasan tersebut. Okey, baiklah. Yang seterusnya, daripada belajar cara belajar, kami telah mencapai 3E, iaitu E yang pertama ialah engagement dan juga E yang kedua iaitu enhancement. Kami telah mengumpul bahan dan juga kami telah mengumpulkan maklumat. Okey, di sini 3R yang berlaku ialah melalui relationship, iaitu RS, iaitu apabila kami berkolaboratif dengan pensyarah dan kami menjalinkan juga hubungan dengan rakan sebaya kami. Baiklah, C yang seterusnya tercapainya ke-6-6C, iaitu sasiah, kewarganegaraan, kolaboratif, komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Okey, di sini telah
Di sini telah tercapainya ke-66 tersebut melalui cara belajar. Okey, semua di sini saya telah gunakan ialah YouTube video, visual dan grafik dan juga e-journal. Di sini saya telah sertakan pada laman kurasi saya sendiri. Okey, perhubungan. Aktiviti yang saya telah jalankan ialah jaringan dengan rakan pelajaran lokal ataupun global untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan baharu dalam tugas saya. Saya telah bertanyakan beberapa soalan melalui Google Meet pada rakan pembelajaran saya berkaitan dengan isu kejuruteraan sosial, berkaitan dengan perspektif dan pandangan mereka dan juga apakah kesan dan juga punca bagaimanakah berlakunya kejuruteraan sosial tersebut. Di sini saya telah mencapai ketiga E, iaitu yang pertama ialah engagement, yang kedua ialah enhancement dan yang ketiga ialah extension. Pada masa yang sama, saya telah mengumpul bahan dan saya mengumpul maklumat daripada penerangan mereka dan juga saya telah berjaya mengaspirasikan diri saya sendiri melalui extension. Okey, 3 R yang berlaku di sini ialah RS. RS ialah relationship. Di mana perhubungan antara rakan pelajaran global dan juga lokal telah mewujudkan jalinan antara dua individu yang berhubungan. Okey, 6C di sini juga saya tercapainya ke-66C tersebut. Semua di sini saya telah lalui ialah Google Meet dan juga berbagai media sosial iaitu seperti WhatsApp, Zoom dan sebagainya. Okey, aspirasi. Jangkaan dan persepsi terhadap pencapaian pelaksanaan tugasan serta melaksanakan pentaksiran diri. Di sini saya telah berjaya mengumpulkan yang kedua iaitu enhancement. Saya telah mengumpulkan maklumat tersebut untuk saya bayangkan kepada saya untuk saya membuatkan kurasi tersebut. 3R yang berlaku di sini ialah RG dan RV iaitu Recall dan Relevance. Yang pada masa yang sama saya telah berhubung dan juga mencarikan bahan berkaitan dengan aspirasi tersebut. Okey, 6C yang seterusnya terdapat saya telah mencapai ke-66C tersebut. Saya telah menggunakan aplikasi Wix dan juga pelbagai sumber digital untuk saya menghasilkan laman sesawang saya atau kurasi diri saya. Okey, baiklah, melalui PLE di sini. Okey, untuk mengenal pasti isu dan membuat pembacaan serta membina pelan pembelajaran, ini adalah aktiviti pertama saya untuk saya membina PLE saya. Iaitu bagaimana mencapainya cara belajar sebentar tadi. Okey, aktiviti saya yang kedua ialah mereka bentuk kurasi laman sesawang PLE. Di sini saya telah mengaspirasikan diri saya untuk saya membina laman sesawang saya sendiri berdasarkan maklumat yang saya telah kumpul. Aktiviti yang ketiga ialah saya berinteraksi dengan rakan pelajaran lokal dan rakan pelajaran global. Maklumat daripada mereka seterusnya, saya mengambil maklumat daripada mereka dan daripada pandangan umum mereka juga berkaitan dengan isu dan juga apakah maksud dan statistik berkaitan dengan isu yang saya telah kaji. Okey, aktiviti saya yang keempat ialah melaksanakan pembentangan. Okey, melaksanakan pembentangan ini adalah saya menyerahkan kepada anda berkaitan dengan pelan pelajaran saya dan juga bagaimana saya membina PLE saya. Okey, yang terakhir, saya berkongsian sosial. Saya berkongsikan maklumat saya yang telah saya bina kurasi saya sendiri dan juga pembentangan saya untuk dimuat naik di YouTube. Seterusnya, saya telah menyatakan saya sertakan sekali laman sesawang PLE saya iaitu laman sesawang kini saya daripada WhatsApp yang saya telah lakukan. Okay, mari kita lihat bersama-sama. Baiklah, di sini saya sertakan satu laman utama saya iaitu kurasikan diri saya. Saya menggunakan aplikasi Wix App untuk membina kurasi saya sendiri. Okay, di sini saya sertakan beberapa tajuk di atas untuk mudah kita melihat satu persatu. Okay, so daripada laman utama yang saya sediakan maksud, saya mengkaji berkaitan dengan isu kejuruteraan sosial, salah satu isu kewarganegaraan digital. Okey, baiklah. Kita boleh pergi pada maksud ataupun kita tekan pada laman utama ataupun juga kita tekan pada kejuruteraan sosial tersebut. Okey, di sini saya sertakan satu gambar berkaitan dengan pengenalan ringkas ataupun pengenalan yang berdasarkan gambar iaitu mangsa di hadapan dan juga skema di belakang. Baiklah, gambar ini mentafsir berkaitan dengan skema mencuri ataupun mengambil maklumat mangsa
tanpa pengetahuan mangsa itu sendiri. Okey, itu adalah pengenalan ringkas untuk kejuruteraan sosial. Baiklah, kita terus pergi kepada maksudnya. Okey, di sini akan terus ke definisi, iaitu berkaitan dengan definisi yang disertakan di sini adalah definisi yang saya ambil daripada Wikipedia, iaitu definisinya yang sebenar, berkaitan dengan manipulasi psikologi daripada suatu pihak untuk membongkarkan suatu maklumat rahsia atau peribadi seseorang. Di sini mempunyai batang untuk pelaman utama dan juga saya sediakan juga pandangan daripada RP, iaitu rakan pembelajaran saya. Saya mengambil perspektif umum mereka, iaitu daripada pakar Dr. Nur Asli Sarkar dan IR Dr. Abdul Rafiq Sulaiman. Juga saya ambil daripada pandangan rakan pembelajaran global saya, iaitu Puan Muhammad Iqbal bin Wano, iaitu daripada Singapura. Mereka mengatakan pandangan umum mereka berkaitan dengan apa itu kejuruteraan sosial. Di sini juga saya sediakan satu poster berkaitan dengan pengenalan ringkas juga berkaitan dengan social engineering, iaitu kejuruteraan sosial. Spying, fraud, attacks, implement security, password and access and login. Ini adalah salah satu bagaimana serangan kejuruteraan sosial itu berlaku. Okay, baiklah, di sini saya menyediakan juga satu pengenalan ringkas berkaitan dengan kejuruteraan sosial, iaitu pada video di YouTube untuk lebih jelas dan lebih mendalami berkaitan dengan kejuruteraan sosial. Baiklah, kita terus ke laman utama semula. Okey, seterusnya kami akan pergi kepada jenis-jenis. Okey, baiklah, di sini jenis-jenis kejuruteraan sosial, saya sertakan 4 jenis kejuruteraan sosial. Saya fokuskan dan mengetengahkan 4 jenis kejuruteraan sosial, iaitu yang pertama ialah phishing, whaling, baiting dan scareware. Okey, apa itu keempat-empat jenis kejuruteraan sosial ini? Kita akan pergi lebih lanjut. Baiklah, pertama sekali phishing. Okey, di sini saya sertakan pandangan ringkas berkaitan dengan phishing. Phishing ialah merupakan pancingan data. Phishing ini juga satu jenis serangan kejuruteraan sosial yang paling biasa ataupun kerap dikenakan oleh mangsa berkaitan dengan log masuk, nombor kad kredit dan juga maklumat peribadi. Baiklah, di sini saya sertakan jenis-jenis phishing, iaitu pancingan dan pemancing menggunakan akaun perkhidmatan pelanggan palsu di media sosial. Sebagai contoh, gambar yang saya sediakan di sini, mangsa tidak mengorder pizza tersebut, tetapi mangsa dapat pizza tersebut dan dipaksa membayarnya. Dan di sini saya sertakan juga spear phishing, iaitu serangan pancingan data yang menyesatkan organisasi atau individu tertentu. Okey, baiklah, di sini merupakan salah satu poster juga berkaitan dengan pengenalan ringkas apa itu spear phishing. Terdapat 3 jenis spear phishing di sini. Baiklah, terusnya whaling. Okey, whaling merupakan salah satu juga jenis kejuruteraan sosial, iaitu yang bermaksud variasi pancingan data biasa yang menyasarkan secara khusus eksekutif perniagaan peringkat atas dan ketua agensi kerajaan. Mereka menyasarkan organisasi yang tegak, iaitu organisasi yang besar seperti perniagaan dan usahawan yang ternama. Serangan whaling atau whaling attack menyerang atau menghantar email kepada CEO untuk meminta bayaran berpura-pura menjadi pelanggan syarikat. Okey, di sini adalah salah satu teknik bagaimana skamer menggunakan serangan whaling ini. Di sini juga saya sediakan satu gambar berkaitan dengan gambaran juga berkaitan dengan serangan whaling. Seterusnya, baiting. Baiting atau bahasa Melayunya adalah umpan, sejenis serangan kejuruteraan sosial yang mengikat mangsa untuk memberikan maklumat atau kelayakan sensitif dengan menjanjikan sesuatu yang bernilai secara percuma. Okey, ini adalah merupakan salah satu ganjaran yang mudah yang kebanyakan warganet percayai. Itu berkaitan dengan baiting untuk menggoda mangsa untuk mengambil umpan. Tawaran yang menggoda boleh menjadi janji hadiah berkaitan dengan ganjaran dan juga dalam ganjaran tersebut mereka meminta maklumat peribadi. Okay, itulah adalah salah satu teknik baiting.
Baiklah, seterusnya. Scareware. Scareware merupakan jenis serangan perisian hasad yang mendakwa telah mengesan virus atau isu lain pada peranti dan mengarahkan pengguna untuk membuat turun atau menipu yang hasad untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, terdapat notifikasi mengatakan komputer ataupun peranti kita adalah dalam bahaya dan mereka suruh memuat naik atau membuat turun aplikasi tersebut untuk keselamatan kita. Sebenarnya itu adalah salah satu teknik serangan scareware, iaitu menggabungkan teknik kecerdasan sosial dan spoofing untuk memberikan rasa mendesak dan mendorong tingkah laku yang diingini. Okay, inilah salah satu bagaimana aplikasi ataupun notifikasi itu masuk berkaitan dengan untuk kita tersebut berasa gelisah dan terus menekan aplikasi tersebut. Okay, kita balik ke laman utama. Okay, kita teruskan lagi dengan data. Okay, data yang kita dapat lihat di sini, saya sertakan 3 data, iaitu berkaitan dengan statistik maklumat yang dikumpul, bagaimanakah punca berlakunya kejahteraan sosial dan juga bagaimanakah kesan kejahteraan sosial ini berlaku. Baiklah, kita pergi satu persatu. Okey, baiklah, statistik yang telah dikumpul adalah melalui daripada tahun 2017 dan tahun 2020. Okey, menurut Berita Harian tahun 2021, 4 tahun kebelakang itu, kumpulan data untuk masalah kejahteraan sosial meningkat naik dari tahun ke tahun. Isu ini dikenal oleh Keselamatan Cyber di Malaysia. Okey, ini adalah merupakan graf jumlah kes keselamatan cyber ataupun kejahteraan sosial yang makin meningkat daripada tahun 2017 hingga ke tahun 2020. Okey. Di sini saya memberikan penjelasan bagaimanakah lonjakan daripada graf tersebut daripada tahun 2017 hingga tahun 2020. Okey, kita teruskan lagi dengan data yang seterusnya, iaitu punca berlaku. Okey, punca skema berleluasa. Okey, di sini ceritakan bagaimanakah skema boleh menjadi semakin ramai, semakin tahun semakin ramai, dan juga mengapa mangsa juga terus bertambah dan terus terpedaya kerana teknologi yang semakin tinggi pada abad yang ke-21 ini, dan juga dengan sifat manusia sendiri yang terlalu kokoh dan tidak mengetahui berkaitan dengan teknologi baru. Kita teruskan lagi dengan apakah kesannya. Baiklah, kesan kejahteraan sosial di sini, penipuan melalui kejahteraan sosial semestinya terkesan kepada mangsa yang terlibat dan menjadi makanan kepada skema. Terdapat beberapa kesan melibatkan mental, fizikal, jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek. Okay, kesan ini lebih memfokuskan kepada mangsa, bagaimana keadaan mangsa pada jangka masa pendek dan juga pada masa panjang, berkaitan dengan bagaimana keadaan mangsa secara fizikal dan mental. Data yang seterusnya, baiklah, kita sudah berkaitan dengan data, kita pergi kepada langkah pencegahan. Okay, baiklah, langkah pencegahan adalah untuk mengatasi isu kejahteraan sosial daripada terus berleluasa, dan langkah pencegahan merupakan cara dan langkah penjaga-jaga kepada mangsa dan masyarakat umum untuk tidak terus termakan dengan kata-kata manis yang ganas dan palsu skema. Kita teruskan dengan langkah pencegahan di sini. Baiklah, langkah pencegahan di sini mencegah isu kejahteraan sosial tertumpu pada semua warga negara digital. Ini akan kepada semua warga negara yang menggunakan aplikasi digital. Okay, di sini saya mengambil isi daripada Berita Harian pada tahun 2021, iaitu dengan kedua-dua langkah yang paling biasa dan paling utama untuk kita sebagai warga net sentiasa berjaga-jaga. Itu jangan mengklik di pautan mencurigakan dan merujuk di laman sesawan yang rasmi. Baiklah, kita teruskan lagi dengan jalinan dan jaringan. Okey, baiklah. Jalinan dan jaringan ini adalah salah satu pelantar bagaimana saya mengupas isu kejahteraan sosial ini, iaitu saya melakukan tinjauan awal pada media sosial, iaitu untuk mengumpul maklumat dan tahap pengetahuan responden berkaitan dengan isu kejahteraan sosial. Iaitu saya sediakan Google Form responden di sini, bagaimanakah soalan yang telah saya sediakan dan juga apakah maklum balas responden.
Okey, baiklah. Di sini saya sertakan artikel jurnal iaitu berkaitan dengan apakah itu kejuruteraan sosial untuk saya membina pengetahuan saya serta saya belajar secara sendiri bagaimanakah saya ingin mengumpulkan maklumat. Inilah perkara awal yang saya lakukan dan juga saya juga mengupas isu daripada CSM melalui akhbar berita harian ini, berita harian online. Seterusnya, saya melakukan jalinan rakan pembelajaran iaitu saya melakukan temubual bersama rakan pembelajaran melalui pelantar Google Meet dan juga Zoom. Lalu saya memuat naik pada aplikasi YouTube. Okey, ini merupakan rakan pelajaran saya iaitu Dr. Nur Azizli bin Sarkam, IR Dr. Abdul Rafiq bin Saliman dan juga rakan pembelajaran global saya daripada Singapura iaitu Wan Muhammad Iqbal bin Wan Noor. Okey. Seterusnya, maklum balas daripada rakan sebaya saya berkaitan dengan laman sesawang saya. Kita dapat lihat beberapa komen berkaitan dengan laman sesawang saya. Mereka mengatakan laman sesawang ini dipenuhi dengan mesej-mesej yang baik. Dan seterusnya, pada platform yang terakhir, ada bahagian dengan profil saya iaitu saya mengatakan saya salah seorang pelajar daripada IPG dan tujuan saya mengapa saya membina kurasi laman sesawang ini. Kurasi laman sesawang ini, saya telah mencapai beberapa istir kerana saya telah mencapai pembelajaran makna melalui 3E, 3R dan juga 6C dan juga pembelajaran ke-7 pembelajaran istir tersebut telah saya capai melalui daripada belajar diberdayakan, kewarganegaraan digital, membina pengetahuan, mereka bentuk inovatif, pemikir komputasional, komunikasi kreatif dan kolaborator. Baiklah, sebentar tadi telah ke laman kurasi sendiri saya, iaitu laman sosial saya sendiri, laman sesama peribadi saya sendiri. Okey, di sini saya sertakan link ke laman sesama bilik saya untuk dilihat beserta dengan QR code yang boleh di-scan untuk terus ke laman peribadi saya. Baiklah, keseluruhan rumusan daripada laman sesawang yang saya telah bina ini adalah bagaimana saya mengaplikasikan belajar cara belajar, perhubungan dan juga aspirasi sehingga saya boleh membina bahan saya sendiri pada site yang saya telah pilih iaitu Wix site sehingga saya berjaya mengupas satu persatu isu melalui maklumat yang dikumpul berkaitan melalui dengan cara 3E, saya telah mencapai kuadran D dalam 3R dan juga ke-6C tersebut untuk saya mencapai pembelajaran berkesan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.